Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan epistaxis atau perdarahan hidung di kalangan kanak-kanak. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Saiful ni. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan epistaxis atau perdarahan hidung di kalangan kanak-kanak. Perdarahan hidung ini merupakan satu simptom atau keadaan yang common, yang biasa berlaku di kalangan kanak-kanak. Dianggarkan separuh atau 50% daripada mereka akan mengalami perdarahan hidung ini apabila mereka mencapai umur 10 tahun. Ya. Jadi ini merupakan satu simptom yang biasa yang doktor jumpa, di mana para ibu bapa mungkin risau kenapa anak mereka mengalami perdarahan hidung, dan hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan topik ini. Perdarahan hidung ini berlaku disebabkan oleh pemecahan salur-salur darah halus yang berada di mukosa atau lapisan dalam hidung. Ya. Pada kanak-kanak, lapisan ini merupakan selaput yang nipis dan boleh senang untuk salur-salur darah halus yang tersebut pecah dan mengalami perdarahan hidung. Area atau kawasan yang senang berdarah adalah di mana berada di hadapan mukosa dalam hidung yang berada di tengah, yang ini kita panggil litus area. Yang ini merupakan kawasan yang agak sensitif, dan salur-salur darah di sini merupakan salur darah yang senang untuk pecah jika terdedah kepada keadaan-keadaan tertentu. Jadi kenapa kanak-kanak senang mengalami perdarahan hidung? Di samping seperti yang saya katakan tadi, mukosa atau lapisan yang menyelimuti salur darah halus ini masih lagi nipis di kalangan kanak-kanak. Terdapat beberapa faktor yang membolehkan perdarahan hidung ini berlaku atau pemecahan salur darah ini berlaku. Pertamanya, jika keadaan mukosa atau lapisan selaput itu kering, ya, mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca, mereka jadi selaput itu kering, dan bila kering dia senang pecah dan senang mengalami perdarahan hidung. Begitu juga jika kanak-kanak itu suka mengorek hidung mereka di kawasan tersebut, jadi apabila dia korek, jadi perdarahan salur darah ini pecah dan mereka akan mengalami perdarahan hidung. Begitu juga jika mereka memasukkan foreign body atau benda asing di dalam hidung mereka, dia boleh menyebabkan kawasan tersebut tercedera dan boleh menyebabkan perdarahan hidung berlaku. Begitu juga dengan jika kanak-kanak tersebut mengalami simptom kita panggil allergic rhinitis, di mana hidung mereka agak sensitif dan mereka sentiasa bersin, sentiasa sesama dan sebagainya, dan menggosok-gosok hidung bahagian tersebut. Jadi ini senang juga boleh menyebabkan perdarahan hidung, ataupun mereka bersin terlampau kuat, ya, menyebabkan tekanan kat situ tinggi, itu pun juga boleh menyebabkan perdarahan hidung. Ataupun berlaku kemalangan, kecederaan di kawasan tersebut, ya, jatuh dan sebagainya, juga boleh menyebabkan perdarahan hidung berlaku pada kawasan tersebut. Terdapat juga di mana tiada sebab tiba-tiba kanak-kanak boleh mengalami perdarahan hidung, tapi selepas diperiksa tiada sebab-sebab yang spesifik untuk mereka mengalami perdarahan hidung. Ya. Apa yang penting adalah apa yang perlu dilakukan apabila perdarahan hidung ini berlaku. Ya. Pertamanya, ia merupakan satu keadaan terutamanya dalam perdarahan hidung yang first time atau pertama kali berlaku. Ibu akan terasa panik dan mungkin risau melihat darah keluar daripada hidung mereka. Jadi pertamanya jangan cemas, jangan panik. Kita boleh dudukkan kanak-kanak tersebut jika mereka baring, dan lean forward atau ke hadapan kepala mereka, dan picit bahagian depan hidung ni untuk memberhentikan perdarahan tersebut. Jangan mendongakkan kepala mereka, sebab ini menyebabkan perdarahan itu terus pergi ke tekak mereka dan mereka boleh tersedak dengan darah yang mengalir ke bawah, dan juga mungkin tertelan darah tersebut, mereka tidak selesa. Ya. Jadi lean forward, pinch dekat hidung tersebut, dan jika ada ice pack, boleh letak ais untuk mengecutkan salur darah tersebut, dan biasanya perdarahan ini akan berhenti. Dan jika perdarahan itu berterusan, maka perlulah untuk membawa berjumpa doktor untuk rawatan seterusnya. Seterusnya adalah untuk bagaimanakah untuk kita mengelakkan supaya perdarahan hidung ini tidak berlaku. Pertamanya, kena pastikan bahawa kawasan hidung tersebut tidak kering, dan kita boleh spray dengan saline
spray itu untuk melembabkan kawasan hidung tersebut supaya hidung itu tidak kering dan saluran darah itu tidak senang pecah. Kedua, pastikan kanak-kanak itu tidak mengorek hidung dan kuku mereka jangan panjang, sebab bila korek hidung tu kuku dia panjang, dia boleh memecahkan saluran darah yang ada di kawasan tersebut. Dan juga kita kena rawat jika mereka mengalami alergi rhinitis atau sensasi hidung supaya mereka tidak berterusan bersin, hidung mereka tidak gatal dan mereka tidak menggosok-gosok hidung itu mereka, dan ini juga boleh menyebabkan perdarahan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah perdarahan hidung atau epistaxis merupakan simptom yang common, yang biasa. Apa yang perlu ibu bapa ketahui adalah benda ini selalunya tidak bahaya dan boleh selalunya akan berhenti dengan sendiri dengan manuver yang saya cakap tadi, dengan pinch, letak ice pack dan sebagainya. Jika terdapat perdarahan, jika perdarahan itu merupakan perdarahan yang banyak, mungkin saluran darah yang besar yang pecah, maka perlu untuk membawa mereka berjumpa doktor untuk pemeriksaan dan rawatan dan seterusnya. Atau jika terdapat perdarahan di tempat lain, macam gusi mereka berdarah, di samping mereka berdarah hidung terdapat perdarahan dekat gusi, terdapat lebam-lebam pada tangan, ini mungkin merujuk kepada masalah yang lain yang perlu untuk kita cek darah mereka, takut ada masalah-masalah lain seperti masalah platelet yang rendah, masalah jangkitan dan sebagainya. Jadi setakat itu sajalah untuk topik pada kali ini, topik yang ringkas yang mengenai dengan epistaxis atau perdarahan hidung yang kerap berlaku di kalangan kanak-kanak. Okey, setakat itu sajalah. Happy parenting. I see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.